Tarikh exam dah keluar untuk KP19, KP29 dan juga KP41. Cek email, dapat jawatan yang mana, dapat tarikh bila dan juga berapa total soalan exam nanti. 23 hari bulan start KP41, and then KP19 24 hari bulan, and then 25 hari bulan KP29. KP19 yang paling banyak sekali lah, kekosongan dia 158, simpanan 600 lebih. KP29 62, simpanan 248. KP41 kekosongan 24 dan juga simpanan 120. Berapa total soalan korang boleh check dekat email masing-masing. Biasanya dia akan bagi tahu. Macam contoh kalau KP19 dia punya total soalan 139. 138. So KP29 tak silap saya 150 lebih macam tu lah, korang boleh check. Okay, ada yang tanya kenapa saya tak dapat email. Okay, sebab ada yang dapat email, ada yang tak dapat email. So ada beberapa kemungkinan. Pertama mungkin sebab korang punya email tak masuk lagi, boleh check kemudian nanti. Yang kedua sebab korang punya email address korang salah masukkan, okay, typo ke apa. Yang ketiga korang tak verify email korang. So macam mana cara dia, korang boleh verify ataupun korang boleh pergi dekat check dekat FB SPA. Biasa dia akan keluar tarikh untuk jawatan-jawatan ni, link sekali dekat situ, korang boleh masuk dekat situ, korang check. Okay, korang check korang dapat ke tidak, and then nanti hari kejadian, hari exam ni korang masuk dekat link ni sahaja. Dan ada yang tanya lagi, kalau dia dapat dua tarikh, maksudnya dua jawatan lah, mungkin dia dapat KP19 dengan KP29, ataupun dia dapat KP29 dan juga KP41, dia kena pilih salah satu ataupun dia boleh jawab dua-dua. Okay, jawapan dia adalah korang boleh sahaja jawab semua jawatan yang korang dapat. Contohnya korang dapat KP29 dengan KP41 kan. Korang jawablah nanti 23 hari bulan korang jawab KP41, 25 hari bulan korang jawablah KP29 pula. Lepas tu ada yang tanya juga, selepas ujian psikometrik ni kalau dah lulus, dah melepasi, okay, ada ujian fizikal ke ataupun dia terus ke interview temu duga. Last untuk jawatan ini, penguatkuasa exam 2022 tau. Sebelum ni dia ada soalan, dia start dengan section matematik, yang section daya menyelesaikan masalah semua tu kan. Tapi start daripada tahun lepas, and dengan tahun ni dia dah tak ada yang ini. So dia starting psikometrik lah. Yang inilah yang korang dapat ni, psikometrik. So bila dah lulus, korang akan dipanggil ke ujian fizikal, panca indera dan juga kecergasan, UFPK. Ujian fizikal lah. Okay, ujian fizikal ni dekat sini dia agak tough sikit lah. Dia akan check korang punya tinggi, okay, berat, BMI, okay, dan juga buat larian semua tu lah, larian 2.4 km bagai tu kan. Kalau korang nak tahu lebih detail tentang ni, nanti saya insyaAllah lepas ni saya akan buat satu video khas tentang UFPK ni. Okay, dan juga cek rabun. Ramai juga yang start dekat sini rabun. Okay, so kalau korang rasa korang tak lepas UFPK ni, korang tak perlu ambil file psikometrik ni. Sebab orang kata calon-calon yang pergi UFPK ni, dia kata dia punya pemeriksaan dia sangat-sangat strict, sangat-sangat tegas. Maksudnya kalau korang rabun, okay, memang tak akan lepas. Tak payah cuba-cuba, macam tu lah orang kata. Okay, so yang next ini, kalau korang lepas UFPK, korang akan dapat temu duga. Okay, so next soalan apa lagi? Saya kumpulkan semua soalan-soalan kemungkinan yang ramai calon tanya. Okay, yang ini next. Ada tak soalan matematik dekat dalam psikometrik ini? Sebab sebelum ni kan ada soalan matematik kan, tapi dah tak ada untuk section ni. Adakah dia masuk ke dalam psikometrik ini? Okay, tahun lepas dengan tahun ini, setakat ini, dia tak ada soalan matematik. Maksudnya psikometrik ni dia more tu, dia akan tanya tentang personality kita, tentang sikap kita, sifat kita, dan juga kita punya kemahiran menyelesaikan masalah ataupun situasi, teknik jawab ataupun tips lulus. So yang ini yang ramai sangat orang tanya. First adalah korang kena tahu skop kerja ataupun tugas untuk setiap jawatan dan juga grade. Okay, memang jawatan dia sama, penguatkuasa, tapi korang kena tahu juga setiap grade ni lain-lain. Maksudnya pembantu ialah KP19 pembantu, okay, KP29 ni penolong pegawai, KP41 pegawai. So diorang punya jawatan pun, diorang punya orang kata apa, skill, kemahiran tu pun lain-lain. Okay, tak semestinya sama. Penguatkuasa kita ingat semua sama kan.
tapi dia lain-lain juga. So korang kena study, korang kena tahu dia punya skop kerja dan juga korang punya grade tu lah. Korang kena jawab soalan tu mengikut korang punya skop kerja dan juga korang kena bayangkan masa korang jawab tu korang tengah duduk dekat jawatan mengikut situasi sebenar. Korang bayang korang pekerja untuk jawatan ini betul-betul punya. Bila korang dah study kan, and then korang dah tahu apa kerja korang, korang boleh jawab dengan konsisten. Okay, konsisten ni maksudnya nanti akan ada soalan yang berulang tapi dia punya ayat dia lain tau. Ayat dia lain tapi sebenarnya soalan dia, maksud soalan tu sama sahaja. So korang kena konsisten kalau jumpa soalan yang berkaitan. Okay, yang ketiga adalah buat banyak latihan. Okay, buat banyak latihan supaya kita boleh jumpa banyak jenis-jenis soalan. Okay, soalan dia ada yang jenis tricky, ada yang jenis straightforward. So, korang buat latihan tu berdasarkan korang punya jawatan. Okay, kena tengok juga sebab kadang-kadang soalan dia sama je kan. Perasaan tak soalan sama tapi kenapa hari tu saya jawab lulus tapi bila saya jawab yang ini soalan dia sama je, jawab sama je tapi gagal. Okay, sebab itulah, sebab jawatan korang ni. Korang kena tahu yang first ni. So korang punya skill kemahiran tu pun mungkin lain berdasarkan jawatan dan juga grade korang. Sebab ada yang tanya dekat mana saya nak cari latihan dan juga skema jawapan kan. Okay, ada e-book psikometrik, ada 200 plus contoh soalan berserta jawapan dan juga penerangan untuk setiap jawapan. So bila korang baca penerangan dia, korang boleh sesuaikan dengan jawatan dan juga grade yang korang akan ambil. Okay, boleh tengok cara jawab dia macam mana. Ini siapa yang nak boleh tekan link dekat bio saya sekarang sebelum habis stop.